Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Alfairez Jemurin. Memulakan berita mengenai persidangan Dewan Rakyat. Keabsahan sokongan majoriti untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terbukti setelah satu usul undi percaya terhadap kepimpinan beliau diluluskan di Dewan Rakyat pada Isnin. Usul tersebut diluluskan menerusi undian suara di mana Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul memaklumkan undi lebih suara untuk menyokong Perdana Menteri dicapai setelah selesainya sesi perbahasan yang melibatkan sejumlah 12 ahli parlimen dari blok kerajaan dan blok pembangkang. Terdahulu usul itu telah dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Antara individu yang melibatkan diri dalam sesi perbahasan ialah Ahli Parlimen Larut Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody, Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan serta Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said. Kelulusan usul berkenaan meneruskan hari cemerlang buat kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar setelah calon-calon blok kerajaan turut dilantik untuk jawatan Speaker Dewan Rakyat serta timbalan-timbalan Speaker Dewan Rakyat pada awal hari Isnin. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kerajaan perpaduan perlu mendapat sokongan dalam kalangan ahli-ahli parlimen bagi menghadapi prospek ekonomi dunia yang dijangka mengalami kemelesetan pada tahun hadapan. Menurutnya, sokongan padu terhadap kerajaan ini sekaligus akan memperkukuhkan lagi keyakinan pelabur, komuniti perniagaan serta rakyat secara amnya. Tambah beliau, kerajaan perpaduan ini komited untuk menggalas amanah rakyat di mana ia sedang giat melaksanakan segala gerak kerja termasuk menyusun strategi baharu bagi mempersiapkan negara menghadapi pelbagai cabaran termasuk berkaitan politik, ekonomi, sosial dan perubahan persekitaran. Pentadbiran kerajaan perpaduan ini akan berlandaskan prinsip tadbir urus yang baik, keadilan serta kesesamaan sosial termasuk usaha-usaha reformasi bidang-bidang tertentu. Dengan ini, kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan perpaduan perlu disokong demi kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan perpaduan berikrar dengan iltizam yang jitu untuk terus menstabilkan iklim politik, memakmurkan ekonomi, menyatu padukan semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum serta mengangkat martabat Malaysia di mata dunia. Dengan ini beliau berkata demikian ketika mengemukakan usul undi percaya terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Isnin. Datuk Seri Fadilah menambah idea penubuhan kerajaan perpaduan ini dicetuskan hasil cerminan pandangan jauh serta keprihatinan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Ini berikutan keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 menyaksikan Parlimen tergantung di mana tiada parti politik atau gabungan parti politik memperolehi majoriti mudah. Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah turut menyeru agar ahli-ahli Dewan Rakyat mengambil ketetapan dan berikrar memberi sokongan sepenuhnya terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawab beliau selaku Perdana Menteri. Sementara itu, Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody berkata, penubuhan sebuah kerajaan persekutuan yang stabil adalah penting untuk membolehkan tumpuan diberikan kepada pemulihan ekonomi di samping mengukuhkan keyakinan pelabur, membentuk kesaksamaan antara wilayah dari segi pembangunan, mensejahterakan rakyat dan seterusnya memelihara kebajikan rakyat. Andai kata kita terus bertelagah, kita bimbang negara akan terus merudum dan yang menjadi mangsa adalah rakyat dan negara. Apalagi kita dijangka berdepan cabaran ekonomi yang tidak menentu pada tahun hadapan, tahun 2023 ya. Justru dengan terbentuknya kerajaan perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Tambun dengan GPS menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan dengan izin dan berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita akan dapat mewujudkan keadaan politik yang lebih stabil. Dan dengan kestabilan politik ini, kita akan bersama-sama membina ekonomi negara ke arah Malaysia yang lebih makmur dan sejahtera. Dengan kata-kata beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan usul undi percaya terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dalam persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur pada Isnin. Datuk Seri Doris menambah GPS akur kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang bertitah supaya kesemua parti termasuk gabungan tersebut mempertimbangkan pembentukan kerajaan perpaduan selepas PRU 15 bagi mengatasi kemelut politik negara.
Masih dengan laporan dari Kuala Lumpur, seramai 25 perwakilan pelajar Sarawak dari pelbagai institut pengajian tinggi di Semenanjung Malaysia telah menyertai satu sesi perjumpaan bersama Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai di Sri Pacific Hotel Kuala Lumpur pada Isnin. Menurut kenyataan Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak (MEITD) pada Isnin, program anjuran kementerian itu menjadi platform kepada pelajar-pelajar tersebut menyuarakan keperluan serta isu-isu yang dihadapi ketika meneruskan pembelajaran jauh dari rumah. Selain itu, ia juga bertujuan memupuk hubungan rapat antara perwakilan pelajar Sarawak dengan pihak MEITD. Jelas MEITD lagi, para pelajar turut diberi penerangan ringkas tentang hala tuju Kerajaan Sarawak berkaitan pembangunan sosioekonomi serta peluang yang ada berkaitan pembangunan modal insan di negeri ini. Tambahnya, sesi perjumpaan itu telah melibatkan perwakilan pelajar dari 6 universiti iaitu Universiti Teknologi MARA UiTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Islam Antarabangsa UIA, Management and Science University MSU, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Berita seterusnya, isu bangunan sekolah usang dan kediaman warga pendidik yang daif terutama di kawasan pedalaman Sarawak menjadi tumpuan dan keutamaan yang serius ketika ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata Kerajaan Persekutuan perlu bertindak mempercepatkan kerja menaik taraf bangunan, menambah baik infrastruktur sekolah serta kediaman pendidik tanpa perlu sebarang perbincangan lagi. Menurutnya, perkara ini sudah lama diutarakan dan sering dibincangkan, namun ia masih menjadi keperluan mendesak rakyat yang mana dikhawatiri memberi kesan kepada pendidikan para pelajar. Jelas beliau, prasarana pendidikan amat penting dan sewajarnya diberi perhatian penuh oleh kerajaan kerana hanya pendidikan yang dapat mengatasi kemiskinan, khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar. Malah pendidikan dan kesihatan adalah tanggungjawab hakiki kerajaan persekutuan yang termaktub dalam perlembagaan. Menjelas kepada UKAS pada Isnin, beliau menegaskan tiba masanya kementerian yang bertanggungjawab memberi tumpuan ke arah tindakan pelaksanaan di lapangan daripada terlalu banyak berbincang dalam pejabat. Dalam pada itu, Datuk Abdullah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semuk memaklumkan pusat hikmat beliau dengan kerjasama beberapa persatuan ibu bapa dan guru, PIBG dan ahli saberkas cawangan Semop telah mengadakan program Sukaneka Cuti Sekolah 2022. Program yang dihaskan kepada kanak-kanak di dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Semop itu diadakan selama 3 hari mulai Sabtu, melibatkan pelajar-pelajar dari 13 sekolah rendah di 9 lokasi kampung dan rumah panjang. Keperkembangan di Bau, mekanisme bagi menambah baik sistem peparitan di beberapa lokasi yang mudah dinaiki air di kawasan Pekan Bau dan sekitarnya sedang dipergiatkan, menurut Adun Tasik Biru Datuk Henry Ginep. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut itu telah mengadakan lawatan pada Isnin dalam usaha mengenal pasti laluan air yang hendak diperbaiki, termasuk kajian risiko dan isu-isu semasa dihadapi penduduk. Lawatan itu turut dihadiri 2 pegawai dari Jabatan Pengairan dan Saliran DID Kuching iaitu Pegawai Jurutera Awam serta Penolong Jurutera Stefan Lambert, Sinang dan Lucia Munyang. Antara lokasi dilawati adalah perparitan di hadapan Tokong Kuan Yin Krian, pembentong kawasan Tanjung Batu Krian, pembentong Kampung Tasik Biru dan juga pembentong berhampiran Jalan Raya di hadapan bangunan Maybank. Sementara itu, beberapa langkah akan diambil oleh pihak DID bagi mengatasi isu yang telah dikenal pasti, antaranya memperbesar dan membaiki pembentong di 3 lokasi. Manakala tebing dan dasar anak sungai akan dilebar serta didalamkan bagi melancarkan aliran selain membina struktur kawalan hakisan bagi mengurangkan hakisan pada tebing sungai. Dalam pada itu, DID akan mengambil tindakan susulan dengan menyediakan anggaran kos bagi menambah baik sistem pengairan supaya melancarkan aliran air terus ke Sungai Sarawak kanan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.